Buletin pagi 28 Jun, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Mahkamah Konstitusi sahkan kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Kementerian Kesihatan tubuh jawatan kuasa dalaman rumus kawal penggunaan vape. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya sah memenangi pilihan raya Presiden Indonesia untuk kekal memimpin negara itu bagi tempoh 2019-2024. Mahkamah Konstitusi Indonesia semalam menolak permohonan Prabowo Subianto, calon pilihan raya 2019 yang memfailkan petisyen membantah keputusan yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum KPU. Keputusan itu dibacakan Ketua Hakim Anwar Usman pada jam 9.16 malam tadi. Jokowi dalam sidang medianya berkata keputusan Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang muktamad dan meminta seluruh rakyat Indonesia kembali bersatu. Dalam pada itu, Prabowo menyatakan kekecewaannya namun menghormati keputusan mahkamah itu. Beliau juga meminta semua pihak tidak mencetuskan kekecohan atau tindakan yang boleh menjejaskan keamanan. Presiden Jokowi sebelum ini diumumkan memenangi pilihan raya Presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei lepas. Namun Prabowo yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu memfailkan petisyen mencabar keputusan itu di mahkamah. Perbicaraan bermula 14 Jun hingga 21 Jun lepas di hadapan 9 hakim yang diketuai Anwar. Komisi Pemilihan Umum sebelum ini mengumumkan kemenangan Jokowi 57 bersama pasangannya untuk jawatan naib Presiden Ma'ruf Amin 76 memperolehi lebih 85 juta undi. Manakala Prabowo 67 dan pasangannya untuk jawatan naib Presiden Sandiaga Uno 49 memperoleh 68 juta undi. Pilihan raya Presiden 2019 berlangsung 17 April lepas. Keputusan mahkamah adalah muktamad dan Komisi Pemilihan Umum dijadual membuat pengisytiharan rasmi kemenangan Jokowi dalam tempoh 3 hari lagi. Upacara mengangkat sumpah Presiden dan Naib Presiden Indonesia untuk tempoh 2019-2024 dijadualkan pada 20 Oktober ini. Harus kita syukuri betul. Satu jawatan kuasa dalaman Kementerian Kesihatan ditubuhkan untuk merumuskan kaedah kawalan terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape tidak lama lagi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penubuhan jawatan kuasa itu dipersetujui melalui satu mesyuarat Kabinet semalam. Kita menubuhkan sebuah task force untuk menangani keseluruhan perbincangan dan research dan segalanya dan akan kita ada kaji akan diletakkan dalam sama macam rokok ke macam mana? Saya tak boleh nak jawab. Kita menangani perkara ini semua untuk sampai ke situ. Belum sampai. Kita baru inilah antara perkara yang kita akan bincangkan ya. Menurut beliau, satu jawatan kuasa berhubung penggunaan vape telah ditubuhkan oleh kerajaan sebelum ini. Ia bagi menyeragamkan langkah kawalan vape secara menyeluruh. Jawatan kuasa itu juga mengkaji kandungan cecair perisa vape mengikut peruntukan Akta Racun 1952 bagi menentukan sama ada ia mempunyai bahan yang menjejaskan kesihatan. Beliau terdahulu merasmikan Konvensyen Kesedaran Persekitaran Bebas Amalan Merokok sepenuh hari tanpa tembakau sedunia 2019 bertemakan tembakau dan kesihatan paru-paru di Universiti Putra Malaysia Serdang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan usul mewajibkan semua ahli parlimen termasuk pembangkang mengisytiharkan harta bertujuan menghalang mereka menggunakan pengaruh sebagai ahli politik dan kedudukan untuk mendapat bayaran. Jelasnya usul yang akan dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat itu akan merangkumi semua ahli parlimen termasuk pembangkang dan tidak hanya tertumpu kepada wakil rakyat dari Pakatan Harapan sahaja. Sepatutnya semua akan isytihar harta mereka kerana parti opposition pun ada pengaruh. Jadi kita tak harus guna pengaruh kita untuk mendapat bayaran. Maknanya usul itu akan dibawa di parlimen lah. Kita bawa lah, sama ada lulus tak lulus, nanti soal lain lah. Difahamkan usul itu akan dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri apabila Dewan Rakyat bersidang mulai 1 Julai sehingga 18 Julai depan. Pada masa sama, ahli Parlimen Pakatan Harapan dikehendaki mengisytiharkan aset dan pendapatan mereka kepada SPRM.
Ketika ini pengisytiharan harta oleh anggota parlimen kerajaan dan anggota pentadbiran hanya dilakukan secara sukarela yang kemudiannya dipaparkan kepada umum menerusi portal SPRM walaupun ia bukan daripada dasar kerajaan dan tidak termaktub dalam undang-undang. Berdasarkan portal berkenaan sehingga kini, 124 anggota parlimen dan 79 anggota pentadbir kerajaan termasuk menteri, timbalan menteri dan setiausaha politik telah mengisytiharkan harta. Seorang wanita warga emas yang tinggal berseorangan di Samun dan dibunuh kejam dengan diheret dari tingkat bawah ke atas dalam keadaan berlumuran darah. Mangsa yang sepatutnya melancong ke Turki bulan harapan disamun dan semua wang tunai yang disimpan untuk kelawatan idamannya itu lesap. Kejadian berlaku di Taman Suri Merbau, Tasik Glugur, Pulau Pinang. Anak perempuan dan menantu mangsa datang ke rumah mangsa kira-kira jam 4 petang seperti setiap hari. Mereka terkejut melihat pintu jeruji besi terbuka dan hanya ditutupi langsir manakala pintu belakang rumah juga terbuka. Mayat mangsa Lu Siulam, 71 tahun, ditemui dalam keadaan berlumuran darah di atas lantai di sebuah bilik. Dipercayai meninggal dunia 5 jam sebelum dijumpai. Daripada catatan awal kita, mangsa ataupun si mati ni adalah seorang perempuan Cina berumur 71 tahun, tinggal berseorangan di dalam rumah ni, dan catatan awal dapati kaki dan tangan dia dalam keadaan berikat. So, ada terdapat kesan darah daripada tingkat bawah hinggalah ke tingkat atas. Dan kami percaya dalam catatan awal dapati ini merupakan satu kes samun dan juga bunuhlah. Menantu mangsa menukar wang tunai RM1,500 kepada mata wang dolar Amerika untuk digunakan semasa lawatan ke Turki bulan depan. Siasatan awal mendapati wang tunai itu dilarikan ke jenayah dan berlaku pergelutan antara mangsa dan suspek sebelum diikat tangan serta kaki dan dibiarkan mati. Mangsa mengalami pendarahan melampau akibat cedera parah di bahagian belakang badan juga kaki. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Cubaan menyeludup masuk 1,465 ekor ikan hiasan bernilai lebih RM93,000 menerusi Pengkalan Haram Lubuk Gong di Rantau Panjang, Kelantan berjaya dipatahkan. Rampasan dibuat setelah ikan hiasan itu dikesan cuba dibawa masuk ke negara ini tanpa sebarang permit import. Operasi dibuat Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Kelantan dengan kerjasama Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA. Ikan termasuk jenis flowerhorn diseludup melalui Sungai Golok. Spesies itu dikenal pasti antara ikan dalam senarai dilarang import menerusi Akta Perikanan 1985. Ikan hiasan menyebabkan flowerhorn, macam tu ikan jenis, ikan hiasan. Flowerhorn lagi? Ikan flowerhorn, ikan laga, ikan badu dan termasuk ikan nemo, ikan air masin pun. Air masin diseludup melalui sempadan Pengkalan Haram. Diseludup untuk dibawa ke pasaran negara? Ya, untuk dipasarkan di negeri Kelantan. Ya. Ikan hiasan berkenaan diseludup dipercayai untuk tujuan pembiakan, membawa risiko termasuk penyakit bawaan air kepada manusia dan ikan. Ia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 11-1 Akta Makis 2011. Makis dalam pada itu mengetatkan kemasukan haiwan ternakan babi masuk ke negara ini bagi mengawal penularan penyakit African Swine Fever. Ia susulan amaran Pertubuhan Kesihatan Haiwan Antarabangsa QIA tentang risiko penyakit itu di Asia Tenggara dan boleh menjangkiti manusia. Dan yang terbaru, kita juga telah kuatkuasakan pemeriksaan seluduk daging babi gizi untuk mencegah penyakit African Swine Fever ASF. Sekarang ni wabak dilaporkan di sebelah Thailand, sebelah Laos, Kemboja. So kita kuatkuasakan apa-apa import daging babi tanpa permit yang sah juga akan terus dirampas dan akan dikenakan tindakan undang-undang. Di Akta Makis 2011. Jadi banyak yang tak banyak sebab kita banyak Melayu Muslim, tapi kita perlu pastikan apa-apa pergerakan sebab wabak telah dilaporkan di sebelah Thailand, so kita terpaksa kuatkuasakanlah pemeriksaan. Wabak berkenaan kini menular di negara jiran sejak sebulan lalu. Ia boleh dijangkiti manusia dan perlu dikawal bagi memastikan tidak membawa mudarat kepada rakyat negara ini. Sejak penguatkuasaan bermula awal Jun lalu, pintu sempadan Malaysia-Thailand dikawal rapi bagi memastikan tiada babi yang diseludup masuk secara haram.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar tidak pernah mengeluarkan surat perkeliling untuk melarang kaki tangan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Pembangkang. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamed Harun berkata terpulang kepada mana-mana kaki tangan untuk menyertai acara berkenaan memandangkan ia terbuka kepada orang ramai. Majlis Hari Raya saya rasa dia bukan dia terbuka pada awam, nama pun open house. Jadi terpulang kepada siapa untuk menghadirinya. Macam kita mengadakan program Hari Raya pun yang baru-baru ni kita adakan di kampung, kita jemput pada semua orang tanpa mengira pandangan politik. Beliau mengulas penularan satu memo didakwa dikeluarkan KEMAS bertarikh semalam yang melarang semua kaki tangan jabatan itu di Machang Kelantan daripada menghadiri sebarang program, mesyuarat dan kerajaan termasuk sambutan Hari Raya Anjuran Pembangkang. Memo itu juga memaklumkan tindakan tata tertib akan dikenakan sekiranya mereka didapati melanggar larangan ditetapkan. Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil lulusan Pusat Latihan Perbadanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera Perhebat bekerja khususnya mereka yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang aeroangkasa. Menteri Besar Amiruddin Syari berkata, lulusan perhebat yang terdiri daripada bakal pesara dan veteran unit-unit Angkatan Tentera Malaysia ATM sudah terdedah secara langsung dalam bidang berkenaan dan kepakaran mereka boleh digunakan bagi membangunkan industri aeroangkasa yang kian berkembang di Selangor. Beberapa perkara dan syarat akan diperhalusi sebelum mereka diserap untuk bekerja dan dimasukkan dalam perancangan bajet negeri tahun hadapan. Pendekatan tertentu juga perlu diambil untuk lulusan perhebat kerana mengambil tenaga kerja sebelum ini lebih tertumpu kepada lepasan institusi kemahiran dan vokasional. Aeroangkasa merupakan salah satu daripada bidang yang menjadi tumpuan kepada kerajaan negeri. Kita ada 5 kluster. Salah satu daripada kluster itu adalah aerospace dan kita berharap dengan sebahagian daripada pegawai-pegawai ataupun pelatih-pelatih perhebat ini telah terdedah kepada aircraft. Beliau terdahulu merasmikan convocation perhebat ke-54 di Sungai Buloh. Seramai 560 lulusan diploma dan sijil menamatkan latihan peralihan dalam 7 bidang utama iaitu kejuruteraan automotif, binaan dan kejuruteraan elektrik dan elektronik, media dan ICT, pelancongan dan perhotelan, penyediaan makanan dan sajian serta pengajian pengurusan. Perhebat adalah sebuah institusi latihan kemahiran yang sijilnya diiktiraf Jabatan Pembangunan Kemahiran serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Pemain dalam industri perkayuan khususnya industri pemprosesan papan lapis perlu mempelbagaikan produk mereka jika ingin harus bersaing dalam industri terbabit. Perkara itu perlu dilaksanakan memandangkan permintaan terhadap produk tradisional berasaskan papan lapis semakin berkurangan sehingga mengakibatkan pemain industri terbabit mengalami penurunan nilai pendapatan. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Abang Johari Tun Uping berkata, pemain dalam industri itu harus mempelbagaikan produk keluaran mereka dan tidak hanya berharap dengan pasaran papan lapis semata-mata. Mereka juga perlu berani menerokai satu pelaburan atau sektor pendidikan dan pembangunan produk berkaitan dalam mempertingkatkan kualiti produk. Dasar ketat kerajaan berkaitan industri terbabit bukan punca kepada penurunan permintaan, sebaliknya ia disebabkan perubahan pola semasa pasaran industri berkenaan. If you just sell plywood like that, of course, because the market has changed. Previously, of course, people want plywood. Now, market has changed. And then you can definitely, you can produce hard plywood. They call it laminated plywood. They can be used for flooring. You see the floor just now? Yeah. That one attract money, no? And that one is better. Beliau terdahulu merasmikan Sarawak Timber and SME Expo 2019 di Kuching. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM telah menerima dividen 1.18 juta ringgit daripada pelaburan dalam anak syarikat tahun ini. Ia bersandarkan pengstrukturan semula AIM dan keseluruhan ekosistemnya antara strategi yang direncanakan agar terus kukuh dalam berdepan apa jua situasi ekonomi.
Strategi pengurusan AIM itu selaras dengan hasrat kerajaan bagi melihat capaian perkhidmatan AIM yang lebih meluas. Ia termasuk penyusunan semula organisasi dalam mempertingkatkan keupayaan di peringkat lapangan melalui pendekatan eksklusif yang digelar perang gerila membasmi kemiskinan. Bilangan wilayah AIM juga diperbesarkan daripada 23 wilayah kepada 30 wilayah. Perubahan yang berlaku dalam koperasi kaki tangan AIM Berhad ketika ini juga dijangkakan mampu meletakkan kembali koperasi pada landasan sebenar melalui pelan pemulihan. Siapa sangka pemimpin nombor 1 negara Tun Dr. Mahathir Mohamad juga antara penggemar watak Adiwira Marvel Studios. Pembukaan ruang pamerannya di Ibu Negara dijangka akan menjana pendapatan serta merancakkan sektor pelancongan negara. Yang apa nama yang besar tu. Thanos. Yang pakai kapak. Kenapa dengan Garang. Saya fikir ramai juga akan datang untuk melihat pameran ini. Dia luar biasa. Biasanya mereka lihat karakter ini dalam filem. Sekarang mereka boleh tengok dalam 3D. Real life. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan ruang pameran itu di salah sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara semalam. Menghimpunkan pelbagai karakter filem serta teknologi yang dihasilkan oleh syarikat pembikinan filem terbabit yang dibuka kepada orang ramai sehingga hujung Oktober depan dengan harga tiket serendah RM23 sehingga RM58 seorang. Buat julung kalinya, Festival Body Mind Soul akan menjadi tuan rumah di Asia Tenggara pada hujung November ini bagi mempromosikan tentang kesedaran diri, cinta, cahaya serta mewujudkan budaya bersatu. Festival itu bertujuan mendidik dan memberi motivasi kepada peserta mengenai ideologi evolusi kesedaran. Tujuan kita mengadakan ini Body Mind Soul Festival adalah untuk spread the message of love, peace and happiness starts from oneself, untuk bagi tahu ramai-ramai orang itu kehidupan kita boleh lebih positif. Festival itu juga menawarkan beberapa aktiviti yang boleh dilakukan iaitu mendengar perkongsian penceramah berinspirasi dan bimbingan untuk meningkatkan kerohanian serta tapak jualan bagi mendapatkan produk unik dan menyelesaikan terapi alternatif mengikut keperluan individu itu. Bukan itu sahaja, tetamu dapat menjamu makanan organik dan semula jadi serta menghadiri bengkel dan melihat demonstrasi masakan oleh chef vegetarian terkemuka. Beralih ke laporan luar negara, sekurang-kurangnya seorang anggota polis terbunuh dan 9 yang lain cedera dalam satu serangan bom berkembar di ibu negara Tunisia, Tunis. Dalam kejadian pertama, serangan menyasarkan sebuah kereta polis di Charles de Gaulle di pusat bandar Tunis. Menurut Kementerian Dalam Negeri, seorang pegawai polis terbunuh dan sekurang-kurangnya seorang lagi anggota polis dan 3 orang awam cedera dalam serangan itu. Serangan disusuli dengan satu letupan di ibu pejabat pihak berkuasa anti pengganas kerajaan. 5 lagi dikatakan cedera dalam letupan kedua di daerah Al-Karjani itu. Pihak berkuasa di beberapa negara Eropah mengeluarkan amaran ketika gelombang panas merekodkan suhu paling tinggi di Eropah sehingga mencecah 40 darjah Celsius. Kepanasan melampau itu mencetuskan kebakaran hutan dan gangguan lalu lintas. Pakar kaji cuaca memberitahu udara panas dari utara Afrika membawa gelombang panas yang terlalu awal pada musim panas di Eropah. Ia juga berkemungkinan menjadi suhu meningkat lebih 40 darjah Celsius di Perancis, Sepanyol dan Greece sejak semalam. Saintis memberi amaran pemanasan global berikutan penggunaan bahan bakar fosil mengakibatkan peningkatan suhu lebih kerap berlaku. Kerajaan Australia berkata ia masih mencari pengesahan berhubung berita yang menyatakan seorang warganya ditahan di Korea Utara. Alex Singley, 29 tahun, adalah seorang pelajar di Universiti Kim Il-sung dalam jurusan sastra Korea.
Singli juga disahkan menjalani perniagaan sampingan yang menawarkan pakej pelancongan di Korea Utara dan pernah menulis artikel berkaitan tempat pelancongan di Pyongyang untuk media online NK News. Dia dikuatiri ditahan selepas rakan-rakannya melaporkan dia hilang awal minggu ini. Punca dia mungkin ditahan belum diketahui. Pengawas Selia Amerika Syarikat mengenal pasti kecacatan baru pada pesawat Boeing 737 MAX yang bakal menangguhkan ujian penerbangan pesawat berkenaan. Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA berkata masalah dikenal pasti ketika ujian simulator namun ia tidak memberikan butiran lanjut. FAA memaklumkan Boeing harus menangani masalah itu sebelum pesawat berkenaan dibenarkan beroperasi semula. Susulan pendedahan itu, syarikat penerbangan United Airlines melanjutkan larangan ke atas Boeing 737 MAX. United melalui kenyataan yang dikeluarkan berkata pesawat itu tidak akan dibenarkan untuk beroperasi sehingga 3 September yang memaksa 1,900 jadual penerbangan dibatalkan. Sebelum ini, pesawat Boeing 737 MAX digantung operasi di seluruh dunia sejak Mac lalu berikutan 2 nahas yang berlaku dalam tempoh kurang 5 bulan. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS belum memutuskan status lanjutan kontrak Lim Tiong Kim sebagai pengarah akademik Mutadahari AMD. Menurut menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, keputusan muktamad mengenai perkara itu hanya akan diumumkan selepas perbincangan bersama Tiong Kim dan pemegang taruh program pembangunan bola sepak negara NFDP tidak lama lagi. Mesyuarat Jawatan Kuasa Pemandu NFDP yang dipengerusikan Syed Saddiq semalam telah membincangkan beberapa perkara penting dalam pelaksanaan program ini selepas pengstrukturan semula November lalu termasuk status Lim Tiong Kim. Ia turut dihadiri Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail dan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin. Perkara ini tadi dibincangkan tetapi untuk makluman lanjut kita akan maklumkan selepas ini. Sebab kita perlu berhubung dahulu dengan pihak beliau, dengan pemegang taruh yang lain. Kontrak Lim Tiong Kim bernilai RM175,000 sebulan akan berakhir 31 Oktober ini. Bekas pengendali sukuan remaja Bayern Munich ini dilantik sebagai pengarah teknikal NFDP pada 2013 dan kemudian memegang jawatan sebagai pengarah AMD pada 2016. Namun, kegagalan Malaysia layak ke suku akhir kejuaraan bawah 16 EFC 2018 untuk menempah peluang ke Piala Dunia bawah 17 2019 telah menyebabkan jawatannya diambil alih saat Ekladens selepas pengstrukturan semula NFDP dibuat pada Disember tahun lepas. Dalam pada itu, program NFDP bakal mendapat suntikan tajaan bernilai hampir 10 juta ringgit untuk tempoh kontrak selama 3 hingga 5 tahun. Jalinan kerjasama di Dimetrai MSN bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Asia Pacific Berhad, Cool Sport Company and Region International School. Tajaan itu merangkumi pelbagai keperluan asas latihan seperti bekalan bola bagi semua pusat latihan, pakaian pertandingan selain tajaan melibatkan keperluan pendidikan di AMD. Baik, sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.